Sebab kita dalam masa kita berjuang tu, Allah sayang kadang tu kan. Allah tu uji kita. Tapi kita kena redha. Ya, Kak Sharifah ya. Kak redha kan. Dengan adik-beradik. Yelah, dengan nak raya ni, bulan puasa kita ingat sama-sama kita dapat buka puasa sama-sama kan Kak Sharifah kan. Ini Allah sayang sebenarnya. Allah sayang kan. So, moga maksud doakan semuanya dipermudahkan semua urusan. So ingatlah kita rasa tanggungjawab kita rasa tanggungjawab macam Kak Sharifah kan dah turun berat badan kan. Kita rasa tanggungjawab, kita dah turun berat badan, rasa nak share dengan orang ramai walaupun turun 1 kg je. Sebab bukan semua orang kena turun berat badan, turun 30 kg baru boleh nak dakwah sihat ni. No. You dah dapat rasa segar bugar, sihat, rasa tenaga. You dapat Sheikh Herbalife kan, sarapan pagi dengan Sheikh Herbalife ni. You dapat minum aloe teh, dapat minum collagen dan rasa segar bugar ni. Share je dengan semua orang. Dekat dalam telefon you all sangat banyak nombor telefon. You just bagi tahu dengan dia orang yang you adalah distributor Herbalife kan. Kalau you all tak bagi tahu, macam mana dia orang nak tahu? Kan? Okay, so you all bagi tahu macam Kak Sharifah kan. Kak Sharifah sebelum ni ada cabaran apa Kak Sharifah? Turun berat badan ke macam mana ya Kak Sharifah? Boleh share sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dengar ke Mak Su? Dengar, saya dengar. Ya, dengar. Okey, alhamdulillah saya sejak join Julai 2020 saya telah turun 15.5 kilo, hampir 16 kilo lah. Okey, alhamdulillah saya seronok sangat-sangat. Dan pada masa yang sama saya cubalah saya cuba dengan bantuan head coach saya iaitu sahabat saya sendiri Puan Nurimah Rashid sebenarnya kami ni sama-sama di USM tahun 1987 hingga 1997 di USM. Okey jadi bila cabaran masa PKP iaitu berat saya tu memang naik sampai 80 lebih lah. Disebabkan mungkin ialah bila anak-anak semua balik di rumah masa tu, kita pun masak ikut apa yang anak nak makan kan. Jadi dengan mak-mak sekali lah naik berat badannya. Dan kebetulan saya tengok dalam FB sahabat saya ni, Puan Hajah Nurimah ni, maka saya pun bertanya khabar tentang program ini lah. Dan alhamdulillah saya telah dibukakan pintu hati untuk join Sebenarnya sebelum ni dah ada geng Herbalife yang datang ke sekolah saya. Mereka ni datang dengan van dan siap membuat bancuhan setiap hari lah pada masa tu lah. Jadi ramai sebenarnya kawan-kawan saya yang telah join. Tapi masa tu tidak ada macam kita lah, maknanya tidak ada tidak ada ilmu bantu yang lain seperti mana yang kami dapat daripada TKU. Okey, jadi pada masa tu kawan-kawan dah ajak saya lah bila dia tengok berat badan saya ni berisi, dia pun jomlah join yang kita punya ni yang ada member bawa barang Herbalife tu. Tapi pada masa tu saya hanya lebih kepada memerhati lah. Sebab masa tu juga sebenarnya saya dah cuba macam-macam cara lah, termasuklah pergi yang kad slimming lah macam-macam lah, dan bayaran pun boleh tahan jugalah. Tapi disebabkan saya nakkan kesihatan, saya berusaha lah setakat yang saya mampu. Okey tetapi seperti biasalah bila kita pergi sana pun tidak ada ilmu sangatlah, yang diberi hanyalah tips pemakanan sihat secara ringkas sangat. Secara ringkas, makna bila saya fikir macam tu, saya kata kalau macam ni, kalau saya memang tak makan itu, tak makan ini, saya tak masuk program pun, saya memang kurus lah, saya memang boleh kurus, saya kata lah. Okey, tetapi bila saya masuk program dan saya memang mengikuti bulan pertama tu saya mengikuti sepenuhnya lah ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para coach dalam grup PKU kita. Dan saya mengamalkannya. Dan alhamdulillah bulan yang pertama saya turun 5 kg Okey sebelum tu antara sebab utama saya menyertai ataupun mencari satu program yang mana boleh membantu saya untuk mendapatkan kesihatan yang baik ni ialah cabaran kesihatan.
iaitu saya ada darah tinggi ya, darah tinggi yang memang tinggi lah, 180 lebih. Okey ya. Doktor bimbang dengan keadaan semasa, dengan pekerjaan kita yang agak stres jugalah dengan menghadapi berbagai cabaran dengan suasana sekarang ni. Doktor menasihatkan saya lah agar berhati-hatilah tentang pemakanan dan sebagainya. Okey ya. Cabaran yang kedua yang selepas darah tinggi, saya pula kolesterol. Kolesterol bila checking kali pertama kat USM tu memang tinggi. Jadi doktor bimbang bertambah lagi satu makan ubat. Okey last kali gula pula. Bacaan gula semakin meningkat. Bila saya pergi checking untuk seterusnya, doktor mengesahkan kalau saya tidak menjaga pemakanan, maka saya akan dapat pula satu lagi tambahan penyakit, iaitu kencing manis. Saya berbincang dengan doktor apa yang patut saya lakukan lah. Di samping berbincang juga cara untuk menurunkan berat badan. Doktor kata kami tidak menyediakan program berat badan, tetapi puan kena cari sendirilah alternatif macam mana cara nak menurunkan berat badan tersebut. Dan kebetulan dalam saya berdoa tu, saya berjumpa dengan dengan Coach Himah itu, saya join dia lah pada bulan Julai 2020. Okey, so far setakat ini sepanjang program ni saya dah turun hampir 16 kg. Alhamdulillah untuk diri saya. Memang saya buat ni pun mula-mula sekali memang seperti yang orang lain lah mungkin. Memang saya tak berminat untuk menjadi coach. Memang saya buat untuk diri saya sendiri, dan juga saya nak tarik family saya ke arah cara hidup sihat. Jadi saya perlu masuk program untuk saya belajar apa yang ada dalam program ni, apa yang membantu rakan-rakan yang ada dalam program ni dapat turun dengan cara yang sihat. Sebab saya tengok setiap kali timbangan tu, saya sebelum saya masuk lah, saya dah check semua, saya tengok banyaknya turun 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Jadi saya target asalnya saya hanya nak turunkan dalam 10 kg saja. 10 kg saja untuk memudahkan pergerakan saya lah. Itu yang paling utama lah. Okey ya, bila rakan-rakan sentiasa memberi dorongan, saya gandakan usaha saya dan akhirnya saya dapat tadilah hampir 16 kilo dalam masa 4 bulan saja. Dan sekarang ni lebih kepada maintain lah. Dan Alhamdulillah saya punya darah tinggi saya dah normal, maknanya hampir 120 macam tu je. Okey, kolesterol saya cek yang terbaru 4.9. Dan sebenarnya kami dalam proses untuk buat full check up. Baru ni saya dah tengok dalam bilik gerakan coach, yang mana salah seorang saya rasa Ida Burhan tak siapa pun dia kongsikan dia punya result, dan kebetulan suami saya pun dah menghadapi cabaran kesihatan, maka saya memang berhajatlah untuk buat di KPJ lah, salah satu hospital swasta di sini lah, untuk fully check up untuk tengok kami punya tahap kesihatan. Dan ditakdirkan Allah suami diuji lagi sebelum sempat saya bawa dia ke KPJ, suami kena macam serangan macam mula-mula kami ingatkan serangan jantung dah, macam mengejut. Dia kena di sekolah hari Ahad kemarin dulu. Jadi dengan serangan tersebut menyebabkan dia rasa macam dada dia ni macam terbakar, panah pedih terbakar semua tu. Okey tapi dia berusaha juga untuk balik, dan sampai di rumah dia bagi tahu saya, dia kata abah sakit dada. Saya pun terus pegang dia dan saya sentuh dia, seluruh kaki tangan dia memang sejuk, mungkin terlalu menahan sakit, dan saya terus call anak saya dan kami terus bawa ke SUSM lah. Memang masa tu saya nampak memang serangan jantung lah. Tapi sebelum tu memang saya pernah pergi cek, tahap kolesterol dia memang tinggi 9, dan masa tu saya sendiri dah turun 4.9. Jadi bila saya dapat tahu dia result kolesterol dia 9, saya terus pujuk dia makan shake, minum shake. Jadi mulai hari itu dalam 2 bulan lepas lah saya pujuk dia minum shake, dan alhamdulillah dia akur dengan apa yang saya bagi alasan lah.
Saya kata tak boleh nak teruskan pemakanan biasalah, sebab biasalah dia orang ni bila makan di rumah memang saya jaga. Tapi bila dia keluar pejabat bersama dengan kawan-kawan dia, dan dia pula jenis orang yang suka meraihkan orang lain. Bila ada orang pergi ke sekolah dia raikan macam PPD ke JPN ke apa ke, dia memang jamu yang sedap-sedap. Jadi dengan bila jamu orang yang sedap-sedap dengan dia sekali lah. Sedangkan dia ada masalah kolesterol. Jadi mungkin itu satu peringatan kepada kami lah. Bila dia kena macam tu, bila pergi USN kemarin dulu, jadi sepanjang sekarang ni memang buat fully check up, pergi scan semua, masuk scan X-ray semua buat ECG 4 kali buat sepanjang 3 hari ni. Dan alhamdulillah result kemarin menyatakan bahawa bukan jantung lah, setakat ini bukan jantung, mungkin cuma serangan gastrik ataupun GERD yang kuat tu. Sebab dia ada macam kami, kalau di Kelantan kami panggil medu ataupun angin yang kuat. Istilah angin yang kuat tu mungkin dia menyongsong, bila dia kurang makan, dia songsong, dan mungkin itu macam serangan jantung. Jadi masa hari jadi tu memang sepanjang puasa ni saya bagi shake. Pagi memang kami memang tak masak. Satu family saya memang ambil shake kurma, tu je pagi. Cuma anak-anak tu kalau dia orang nak tambah roti je lah, tak apalah, memang dia budak-budak kan, dia tambah roti dan sebagainya lah. Jadi untuk kami berdua memang saya tak masak. Saya bangun pukul 4 pagi pun saya fokus kepada solat tahajud dan semua lah. Pukul 5.20 5 suku baru saya masuk dapur, blend shake, atur atas meja, okey, ambil satu orang, minum. Alhamdulillah. Jadi masa saya sangat menjimatkan, saya syukur sangat-sangat dari segitu, sebab saya rasa saya boleh bersama Allah dengan lebih banyak lah. Kalau sebelum ni memang saya suka masak. Bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi sahur saya masak untuk satu family. Memang masak yang fresh. Saya tak suka yang kata apa, hangat-hangatkan ni, tak suka. Jadi saya memang masak. Malam tu saya dah siapkan keluar daripada peti ais, daging ke apa ke, tak kira lah. Jadi saya memang masak fresh untuk satu keluarga kami sahur. Tapi tahun ni memang berubah 100% lah. Tapi dalam kami menjaga kesihatan tu, Allah memang nak uji saya lah. Memang nak uji saya. Allah bagi ujian kepada suami saya lah. Dan kami memang sentiasa diuji. Baru ni saya memang satu keluarga saya sendiri kena COVID. Anak saya 2 orang kena, walaupun kami memang menjaga SOP, memang tak keluar pun, tak tahu daripada mana. Tiba-tiba anak saya tu tidak ada deria rasa. Bila tidak ada deria rasa, kami bawa pergi check up, pergi check untuk COVID tu, memang kena 2 orang. Dah kami kena kuarantin 10 hari dah masa tu. Okey, jadi masa tu mak saya dengan ayah saya ada di rumah saya. Kami memang jaga. Mak saya ni stroke dah. Stroke hampir 16 tahun maksud. Hampir 16 tahun memang kami jaga dia. Memang dia duduk atas kursi roda. Memang kena mandikan dia. Solat semua atas kursi roda. Kami bergilir adik-beradik. Adik-beradik tu adik-beradik kami dalam 7 orang. Tapi disebabkan oleh kekangan, masalah-masalah, kami 2, 3, 4 orang lah yang gilir jaga mak dan ayah. Kedua-duanya memang uzur sekarang ni, sering keluar masuk hospital. Jadi memang saya banyak habiskan masa untuk menjaga mereka lah. Tapi dalam masa yang sama saya masih lagi membantu. Dalam saya kata saya tidak mahu jadi coach dan sebagainya. Tetapi atas pujukan Imah, head coach saya cuba jugalah untuk menolong orang lain supaya sihat seperti saya, insya-Allah. Jadi kejayaan terbesar saya setakat ini ialah saya telah berjaya membantu adik saya sendiri, seorang ustazah yang mengajar di Kemaman. Berat dia sebelum ni ialah hampir 100 kg. Dan dia solat di atas kursi memang dah bertahun-tahun. Dia punya kencing manis hampir 22. Dan memang pakai insulin. Memang cucuk hari-hari insulin bertahun-tahun lah. Nampaknya lama. Bertahun-tahun. Dan saya memang target saya bukan untuk orang luar dulu. Saya nak target
pujuk adik-beradik dan anak-anak. Jadi saya pujuk adik saya. Memang dia kata mula-mula alasannya tak boleh sebab adik saya ni memang tak makan sayur, memang tak makan lah benda-benda tu, tak makan. Tak boleh. Kalau masuk nanti kena hantar plating tu pula kena ada sayur, kena ada itu, kena ada ini. Jadi tak nak. Nanti ada orang bank ataupun ada orang perli dan sebagainya. Saya pujuk juga, saya kata tak apa, saya kata nanti mula-mula kalau tak boleh just buat hiasan, replika je sayur-sayur tu atas nasi tu, atas meal plan tu, atas plating tu. Saya kata tak apalah, tak nak makan dulu pun, yang penting saya nak suruh dia try shake tu dulu, saya nak tengok keberkesanan shake sebab saya dah uji untuk diri saya. Saya ni sebelum ni pun memang saya banyak jugalah menjual barang-barang terlibat dengan pemakanan ni. Tapi saya tak akan mengajak orang lain selagi saya sendiri tidak mendapat kesan. Saya tak akan kongsi maklumat pemakanan saya jika saya tak dapat kesan. Jadi bila saya try tak jadi, saya setakat saya je lah. Dan saya banyak beli jugalah barang-barang daripada FB dan sebagainya yang kata viral gitu, gini-gini. Tapi pada masa yang sama bimbang juga nanti aku semua ni try kena pula buah pinggang. Jadi saya memang masa dia orang ambil Herbalife di sekolah tu memang saya tengah down. Jadi saya memang stok semua suplemen tu. Jadi saya duduk perhati je member-member saya ni. Dan saya tengok mula-mula tu adalah turun 1 kilo 2. Tapi bila orang kata dia buat sebulan program tu di sekolah, siap dengan pergi sekolah hari-hari bancu shake tu. Tapi lepas sebulan dia orang tak pergi dan yang ambil shake dengan pembekal tadi tu gemuk balik ataupun berisi balik sebab makan macam-macam. Sebab tak ada ibu bantu tadi. Saya pun kalau macam ni memang tak jadilah. Jadi bila Imah tu dia bila saya nak masuk saya tanya dia, you all ni guna produk ke? Dia cakap ada. Kita orang guna Herbalife. Masa tu ya Allah, Herbalife kat sekolah aku ni hampir separuh dah masuk Herbalife. Aku tengok sebulan adalah kesan. Lepas tu balik asal semua. Kata tak nak lah aku. Memang saya reject, mula-mula saya reject. Tak nak lah kalau macam tu. Saya ingatkan tak guna apa-apa produk lah macam IF ke apa ke, nak ilmu yang dalam tu. Dia kata tak apalah tu yang kawan kau punya. Dia kata kau cuba yang ni pula. Kau cuba yang ni. Saya fikir-fikir, saya kata ginilah. Saya buat istiqoroh. Memang saya apa-apa hal untuk demi masa depan diri keluarga tu, saya balik kepada asal, iaitu buat istiqoroh. Dan saya memang buat solat istiqoroh sebelum saya setuju untuk join program ni. Dan dengan saya beranggapan, saya berharap kepada Allah, saya kata saya tak ada cara lain dah untuk sihat. Saya tak nak tambah obat darah, obat kecil manis yang doktor suruh tu. Dia bagi tempoh masa saya dalam 2 bulan masa tu. Untuk saya betulkan balik pemakanan dan pergi jumpa balik. Kalau tak settle juga memang kena tambah obat. Jadi saya tak nak sebab saya dah makan 2 obat dah, iaitu darah tinggi dan kolesterol tadi. Saya kata saya kena cari jalan lah, kena cari usaha. Jadi ditakdirkan Allah, bila saya dah buat solat hajat dan juga solat istiqoroh 2-3 kali, Allah lembutkan hati saya untuk gerak. Saya kata tak apalah, kali ni kalau habis 500 pun 500 je. Kalau tak jadi aku burn je lah, hangus je. Tak apalah, kalau tidak pun memang beli juga yang lain. Gitulah, beli juga yang lain. So saya pun terus jadi, terus masuk program dan sebagainya. Dan bila saya sendiri masuk, saya sendiri merasai pengalaman, saya sendiri menimba ilmu melalui topik-topik yang diberikan dalam program. Saya kata patutlah, memang saya rasa maknanya ada something yang tersembunyi, yang memang kena masuk program baru kita dapat ilmu-ilmu tersebut. Okey, jadi bila keadaan macam tu, saya pujuk adik saya tadi, balik kepada cerita adik saya tadi, saya kata try lah, kata kalau tak nak bayar pun akak tolong bayar, kata just you masuk je. Sebab saya nak suruh dia dapat ilmu tu sendiri daripada sendiri. Maknanya kalau kita just dengar daripada orang lain, macam kita tengok TV lah, macam kita tengok cerita, kita pergi pawagam, kita dengar orang cerita, tak sama dengan kita yang tengok sendiri, merasai sendiri, mengalami sendiri. Penghayatan itu memang lain. Jadi bila dia tak nak juga, tak boleh makan soya muntah lah, begitu begini. Saya last sekali, saya tak ada cara lain, saya pun buat juga solat hajat. Sekali lagi saya buat solat hajat untuk dia, buka komputer dia, sebab saya memang nak tolong dia. Sebab saya sayang dia. Saya sayang adik-beradik saya dan saya memang nak tolong. Saya tahu dia ni seorang yang sangat aktif. Walaupun dia berisi 100 kilo tapi dia sangat aktif.
Dia seorang ustazah yang memang power di sekolah dia. Sampai jadi ketua penasihat bola sepak. Kata dia tak ada cikgu perempuan lelaki ke? Sampai habis ketua disiplin, guru kelas, SU itu, SU ini. Dalam keadaan dia yang macam tu pun memang dia. Jadi saya kata kalau dia cergas, dia sehat, dia berat badan itu lagi rendah, saya kata dia boleh banyak lagi. Dan cabaran yang paling teruk sekali ialah suami dia kena tak tahulah, kami pun tak tahulah tapi tiba-tiba koma hampir 1 bulan di Hospital Terengganu. 1 bulan. Jadi suami dia pun berisi macam dia juga. Memang sebab dia orang ni pada peringkat awalnya dia orang ni tak dikurniakan cahaya mata. Jadi 13 tahun kahwin 13 tahun kahwin tak ada cahaya mata. Jadi memang dia orang makan mewah. Makan mewah. Apa nak makan. Jadi bila makan mestilah pergi kepada berat badan lah. Memang tak dapat dinafikan lah. Memang dengan penyakit angkut sekali dengan 3 penyakit tu. Okey jadi ditakdirkan suami dia ni kena tiba-tiba. Masa tu dia orang dah dapat anak seorang. Dalam keadaan tu akhirnya Allah kurniakan juga seorang anak lelaki. Jadi masih kecil lagi lah, dalam 2 tahun 3 tahun je. Okey, jadi ditakdirkan suami dia tiba-tiba tak sedarkan diri, koma, bawa ke hospital. Bila check up, ambil air tulang belakang semua tak ada penyakit. Jadi dia pula nak uruskan suami dengan keadaan PKP. Kami tak boleh pergi, hanya boleh pergi hujung minggu saja. Dia terpaksa seorang diri dengan suami yang besar. Memang dia menangis. Nak pakai pampers pun susah. Jadi bila daripada situ, ya Allah, aku kena berubah. Maknanya aku kena berubah. Jadi bila saya ulang balik peristiwa itu pada dia, cuba ingat balik apa yang berlaku. Saya kata sampai bila nak duduk dalam keadaan macam ni lah. Kata bukan takdir, kata memanglah kalau diikutkan memang dah takdir. Dia orang ni takdir dah, memang kita ni gemuk berisi. Bukan kita nak, tapi takdir. Saya kata takdir mungkin boleh diubah kalau kena cara lah. Allah suruh kita berusaha kan. Dan akhirnya dia terima dan dia ni seperti kerja buat dia di sekolah lah. Memang dia kerja sungguh-sungguh dan dia buat sungguh-sungguh. Bila dia buat sungguh-sungguh, sebulan saja dia join TKO, dia turun 8 kg. Antara yang paling highest dalam kumpulan T-Imah lah. Masa dia join Disember. Masa tu cuti sekolah kan. Jadi saya paksa, saya kata masa cuti sekolah ni lah kita nak boleh full time untuk jaga diri. Sebab kalau kerja memang sibuk. Tahu memang dia sangat sibuk. Sama lah, kami memang boleh kata fully untuk kerja kan. Lepas tu dia buat sungguh-sungguh masa di sekolah tu 8 kilo dia turun. Dia punyalah syukur, dia WhatsApp terima kasih Kak Luz sebab banyak bagi kesedaran pada dia lah, banyak kesedaran. Dan yang paling saya happy sekali, dia WhatsApp saya, dia kata Kak Luz orang dah boleh solat sempurna, boleh sujud. Ya Allah, saya punya happynya. Saya kata tak apalah, saya tak dapat koci banyak pun saya tak kisah. Saya kata yang penting saya boleh tarik orang-orang yang saya sayang dulu. Orang-orang yang saya sayang. Moga lepas ni insya-Allah lah Allah akan bantu kita untuk tarik lebih ramai lagi. Dan yang paling best juga untuk adik saya ni, sekarang ni dia dah turun 24 kg dalam masa 5 bulan. Memang dia buat betul-betul. Kami buat family day lah. Adik saya yang lain bawa akok bakar, kambing bakar, semua-semua. Saya tengok saya ni curi juga. Maknanya saya ni ambil jugalah sebab jaga hati semua kan. Lagipun saya rasa insya-Allah saya dah ada backup saya. Maknanya supaya yang kita belajar lah, kalau kita ambil ataupun tercuit makanan-makanan lain, kita ada omega, kita ada T-Max, kita ada lain-lain. Macam adik saya ni dia tak ambil semua. Dia hanya ambil shake F1 je. Shake F1 je dia ambil. 2 tu je. Jadi memang diguna sepenuhnya. Tapi dengan menggunakan 2 produk tu saja, dia boleh turun 25 kg. Tapi dia betul-betul ikut meal plan. Dia hantar hari-hari. Dia terlebih rajin daripada saya. Memang hari-hari dia hantar meal plan. Saya akuilah dalam bab meal plan ni, plating ni saya memang tak sempat. Jadi saya banyak masa saya guna shake je. Saya lebih suka shake. Jadi adik saya ni dia memang buat betul-betul. Sekarang dia dah boleh makan sayur. Dia boleh makan sayur semua dah. Bila dia turun 24 kg, alhamdulillah, bulan ni suami dia hadiahkan dia bicycle, cycling. Bayangkan seorang ustazah cycling. Dan memang dia cycling, ya Allah, dia cycling sungguh-sungguh.
daripada rumah dia Bukit Kuang, dia pergi ke pantai Marina cycling. Lepas tu suami dia ikut dengan kereta dengan anak dia. Ikut dengan kereta nak tengok takut dia tak selamat ke apa ke semualah. Jadi memang suami dia bagi sokongan sepenuhnya. Dan sekarang ni saya tengok dia banyak mendaki hiking. Dapat hiking, ya Allah, daripada tak pernah nak berjalan kaki pun, turun kereta naik kereta, turun kereta naik kereta je sebelum ni. Ni sekarang ni ya bukit-bukit yang duduk dekat dengan rumah dia tu, memang dia dah pergi hiking. Memang lepas gian sungguh lah. Sebab dia memang masa sekolah memang dia seorang yang sangat aktif. Tetapi disebabkan oleh bila dia masuk sekolah agama, dia terpaksa berhenti bersukan semua pun, dan mungkin persekitaran itu menyebabkan dia dia tak boleh nak exercise sangat dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia dah boleh buat balik semua apa yang dia tak dapat buat sebelum ni. Itu yang dia suka sangat. Cuma satu masalahnya, adik saya dia terlalu pemalu. Bila saya kata sharing lah dengan kawan-kawan dalam FB ke apa ke, tak nak. Dia memang tak nak. Dia kata tak apalah, dia buat untuk diri dia. Dia kata buat masa ni dia memang jenis ramai kawan. Bila ramai kawan, saya kata tapi dia ni itulah pemalu yang dari satu segi dia memang pemalu untuk benda-benda yang orang kata yang terbuka macam ni. Jadi dia belum sampai tahap tu lah. Dan saya rasa ustaz memang Ustaz Fuad memang dia kenal Ustaz Fuad. Memang dia kenal Ustaz Fuad. Dia kata senior dia kat UM. Senior dia kat Universiti Bayar. Dia kata dia tengok Ustaz Fuad semua ini, dia kata tu kawan dia tu. Ustaz dulu pun berisi juga, dia kata. Tapi sekarang dah slim, dia kata. Bagi tahu dengan dia, Ustaz Fuad dulu pun pemalu juga. Tapi sekarang ni selepas ni amplak lah. Ustaz Fuad dulu pemalu, sekarang dah okey. So adik Kak Sharifah pun lepas ni nanti dah akan okey. Dia akan share dekat dalam kelas ngaji ni nanti Masya Allah. Saya tengah pujuk dia. Sekarang ni saya tengah pujuk dia untuk dia ubah mindset sikit lah. Dari bab yang lain-lain tu dia dah beres dah. Dan sekarang juga maksud saya tengah bantu seorang lagi guru di sekolah saya yang memang sangat besar, memang kesihatannya. Bila duduk atas kursi je, lena terus. Duduk perhimpunan atas kursi pun lena. Saya kata Allah, Masya Allah, macam manalah saya nak tolong member ni nak jadi guru. Saya rasa sebab kami ialah jadi guru ni memang pandangan saya kena aktif, kena cergas, kena sentiasa full out kerja. Memang kami ni kata pagi-pagi tu memang kerja. Bekerja ke cek suhu budak. Kemudian macam saya ni, saya kena cek pelajar di bangunan blok saya. Saya kena pastikan semua pelajar bersedia untuk belajar. Kalau tak ada cikgu, saya kena WhatsApp ke cikgu yang berkenaan masuk kelas dan sebagainya. Banyaklah memang pergerakan kita memang naik tingkat. Saya punya semua kelas tingkat 3. Jadi memang hari-hari turun naik, memang kena ada energi. Yes, energi memang kena berenergi setiap hari jadi dengan keadaan saya sekarang ni, rakan-rakan pun tengok dia kata macam mana Kak Pah dengan umur saya dah 50 lebih. Jadi dia kata kalah kita yang muda. Tapi bila saya nak ajak dia secara seluruh nak ajak, jadi dia orang ni memang dah ambil pun belat. Jadi dia gunakan pengalaman yang lama tu. Tak naklah kita orang tak sekuat Kak Pah. Kita orang tak mampu nak jadi macam Kak Pah dan sebagainya. Tapi dalam senyap-senyap tu adalah sekarang ni 2-3 orang yang saya kata dia memang masuk grup, tapi ni semua pemalu. Saya terpaksa konsult secara peribadi. Saya terpaksa WhatsApp peribadi dan sebagainya. Dan seorang tu dah turun 13 kg. Dan sekarang ni saya sedang berusaha untuk membantu seorang lagi guru bahasa Inggeris. Memang saya kesian sangat. Memang dia banyaklah penyakit-penyakit, ada makan ubat semua-semua tu. Memang nak bergerak pun slow sangat. Saya kata macam manalah dia mengajar. Saya kesian kepada anak murid sebenarnya. Jadi saya kena bantu cikgu dia, saya bantu anak murid. Saya kena bantu cikgu dulu supaya lebih aktif, supaya bertenaga, bersemangat.
Nanti anak murid tengok, ya Allah cikgu pun. Ya, betul. Kan? Faham kan? Anak murid tu sentiasa je duk perhati je kan, cikgu-cikgu dia orang aktif ke tak kan. Dia orang pun sangat bersyukur. Jadi anak-anak murid sekarang ni bijak-bijak belaka kan. Dia tengok aja kan cikgu-cikgu dia aktif ke tak. Jadi kadang-kadang budak yang bijak yang minum nutrisi Sheikh Herbalan ni dia cakap, wow cikgu ni highest energy, bersemangat, aktif. Ini cikgu ni mesti minum Sheikh Herbalan ni. Masya Allah kan. So luar biasa perkongsian Kak Sharifah Awang ni. Ada sikit lagi masuk. Sikit lagi pertama masuk. Okey. Bila saya dalam kelas, saya kan mengajar homesick, budak-budak besar kan. Memang homesick yang budak besar lah. Jadi dia orang memerhatikan saya. Dia matikan dan kata cikgu yang dulu berisi. Sekarang tiba-tiba dah maintain. Dah cantik. Dia kata cikgu, body cikgu dah cantik, langsing, elok. Cikgu ada makan apa cikgu? Saya cakap lah, kata memang saya ambil inilah suplemen gini, tapi sebab peringkat pelajar ni dia memang mungkin tak mampu, so saya ambil pula ilmu-ilmu yang ada dalam kelas ngaji kita, ilmu-ilmu dalam grup dan sebagainya, saya guna balik ilmu-ilmu tersebut untuk bagi motivasi. Bagi motivasi kepada semua pelajar saya. You all kena macam ni, kena ada semangat, kena ada macam jangan kalah, jangan mudah putus asa. Tapi saya guna ilmu tu, saya tukar kepada aspek yang sesuai dengan pelajar lah. Dan pagi-pagi pun saya hantar dalam grup supaya dia orang solat tahajud, macam-macam lah. Dan alhamdulillah banyaklah perubahan yang kami nampak, dan memang dia orang seronok dengan saya. Dia orang selalu cakap, kami nak jadi macam cikgu, insya-Allah. Dan alhamdulillah bila anak-anak murid saya pun memang selalu kata bagi yang FB pun selalu sangat terinspirasi. Bila saya buat saya sharing dalam FB, memang mereka banyaklah yang WhatsApp pribadi dan sebagainya untuk insya-Allah cikgu kami pun akan ikut apa yang cikgu itulah. Dan sebab tu saya suka juga share yang Abang Fas supaya orang lain pun boleh dapat ilmu-ilmu tersebut. Saya ambil apa-apa yang rasa bermanfaat tu dengan Ustaz Fuad ke apa, saya sharing. Kalau saya tak boleh buat sendiri, saya sharing dulu. Sebab mungkin masalah keluarga ni saya fokus dulu kepada masalah keluarga. Jadi saya settlekan yang tu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan bila segalanya pulih balik, saya akan saya akan fokuskan. Dan kepada grup pun saya memang masih bertugas walaupun dalam keadaan yang macam ni. Cuma nak sepenuh masa seperti biasa tu saya memang kurangkanlah dulu. Okay, setakat ni itulah perkongsian saya. InsyaAllah mudah-mudahan biasanya kan, sebabkan ikhlas dapat rasa segar bugar tu dengan tukar sarapan pagi dan tukar kita punya makan malam, kita ikhlas dengan diri kita sendiri kan. Lepas tu kita rasa sayang dengan adik-beradik, keluarga kan. Kita nak pun dia orang pun rasa sihat macam mana yang kita rasa sihat kan, insya-Allah. So tentang malu tu insya-Allah Ustaz Fuad nanti boleh ajar nanti kan, since dia pun kenal Ustaz Fuad kan. Kawan dia. Kawan dia. Sebenarnya ramai je dekat dalam ni, ramai je malu asalnya kan. Itu dia punya junior. Ustaz Fuad tu adalah senior dia kat UM. Oh ya ke? Betul tak Ustaz UM ke? Rasa dia cakap macam tu lah. Betul, UM degree tu. Tu dia kenal tu. Tapi saya tak perasan. Kalau nama dia. Nama Nur Azura binti Awang. Dia ada dalam grup tim IMAS sekarang ni. Kalau tengok muka mungkin Ustaz Fuad perasan kot kan. Sebab dia pun mungkin saya ni dulu memang pemalu dekat universiti. Ustaz dia dengan Ustaz Asmat Ustaz. Yang adun ke apa ni tu. Ada jawatan dalam kementerian dengan kerajaan juga tu. Ustaz Asmat. Ustaz ingat tak? Pendakwah juga tu. Asmat Harun. Asmat apa? Saya lupa nama ayah dia. Tapi sekarang ni dia memang pendakwah. Dan sekarang ni saya rasa kalau tak silap dia esko apa bawah kementerian mana tah? Senator ke apa? Senator Asma Kelantan. Senator betul, Senator Asma. Asma Hussein ke? Yes, itulah.
Itu memang dia nampak dia. Kecil betul dunia ni kan, insyaAllah. Rupanya Saya dengan perempuan masa ni saya pemalu. Betul sama kan, betul. Saya tahu, saya faham. Saya faham. Saya Malu faham. besar, malu nak kena ngorat. Tapi bertemu dalam TKU. Bertemu dalam geng ngaji geng kelas ngaji. Yang itu dia memang biasanya dia masuk kelas ngaji, tapi mungkin hari ni dia sekolah. Kami ni di Kelantan PDPR. Sebab kami di Kelantan ni PDPR tu yang saya boleh join sampai biasanya sampai habis lah. Saya join, saya tak pernah miss kelas ngaji ni sampai habis saya tunggu. Cuma kadang-kadang off rezeki InsyaAllah rezeki. Kita pun kita saling nasihat menasihati antara satu sama lain, dan kadang-kadang kita ada awareness, kita sharing is caring kan, macam Ustaz Fuad kan, betul ke Ustaz Fuad dah turun dulu badan begini, sekarang dah macam ni, handsome daripada hamster kan. Jadi macam luar biasa. Memang Ustaz Fuad ni macam ceria yang amazing. Sebab kalau you perasan Ustaz Fuad, dia seorang ustaz yang cool sebenarnya, tapi kadang-kadang bila dia buat lawak tu saya tak tahan nak gelak. Muka dia selamba, dan this is Herbalife kan. Kalau kita tengok kat sini, Coach Sharifah Awang seorang yang macam ni kan, Ustaz Fuad yang macam ni, Ustaz Zama macam ni kan, Bashira Muhammad macam ni, Kak Bat Rahmat macam ni, Syaida macam ni kan, Ustaz Azman macam ni, Zaidi macam ni. Tu dia kan. So memang that's why lah Ustaz Fuad pemalu orangnya, sebab hari tu sebelum ni dia ada cabaran. Gitu kan. This is Herbalife. Kalau saya tanya lah Ustaz Fuad, saya tak bagilah Ustaz Fuad minum shake Herbalife sekarang ni. Stop, jangan minum shake Herbalife. So apa yang Ustaz akan cakap dengan saya? Itu shake tu dah jadi sebahagian daripada kehidupan dah. Kalau ditinggalkan tu memang tak boleh. Kan, Alhamdulillah. Baik laki ataupun perempuan. Saya sanggup buat bising dekat hotel untuk blend shake tu dekat hotel. Masya Allah. Serius lah, lain sungguh. Ya Allah. I cannot brain. Tak sabarnya nak pergi Seremban lagi. Ustaz sediakan satu surat untuk saya. InsyaAllah. Surat tawaran kemasukan ke Pondok Bergemas Darwidat. Laju je suami saya hantar dia. Saya ajak Khalid, Zaidi sekali lah. Maksud, saya tak sabar nak pergi Ipoh. Nak jumpa Maksud, Ustaz Azman dan Ustaz Zahman. Memang insyaAllah kalau lepas PKP, kalau settle semua, insyaAllah ada rezeki, kita akan bertemu lah insyaAllah. InsyaAllah. Mari. Ditanya saya nanti. Datang jumpa saya nanti cakap, maksud betul ke maksud dah 13 tahun dengan Herbalife? Saya rasa hari tu sebenarnya saya tak nak dengan Herbalife ni, sebab saya pernah je kawan-kawan ni dah ambil produk Herbalife ni. Ini nak join apa lagi Herbalife ni, saya tak nak. You see? Sahabat semua, tengok ni dekat sini. Kak Sharifah Awang ni sebelum ni dah pernah kenal Herbalife. Tapi jangan give up. Cari jalan. Macam mana nak ajak Kak Sharifah Awang join? Ikut coaching kita. Bagi tahu dengan dia. Maafkan keadaan yang sebelum ni. Hari tu punya cerita, lain cerita. Sekarang ni awak join je, Masya Allah. Sangat amazing. So bila saya tanya Kak Sharifah Awang sekarang ni kan, Kak Sharifah, janganlah minum shake Herbalife dah. Jangan beli dah produk Herbalife. So akak nak cakap apa dengan saya? Memang saya tak akan berhentilah. Dan saya habiskan untuk diri keluarga saya pun. Bulan lepas pun hampir berapa ribu untuk satu family, termasuk mak ayah saya. Memang saya ada berdiri untuk mak ayah semua sekali lah. Ada juga yang cakap Kak, Herbalife ni mahal. Produk ni lebih daripada RM50 mahal. Betul. Itulah saya pelik juga bila kita promo untuk cikgu 370, dia cakap apa? Mahal sangat lah. Mahal sangat dia cakap. Dan satu lagi, bila orang dia bila dia orang ni tahu kita guna Herbalife, dia suka beli dalam Shopee dengan Lazada. Memang saya tahulah. Dan saya dah perhati yang beli dengan Shopee dengan Lazada tu memang tak turun pun. Sebab apa? Dia just ambil, mungkin dia ambil shake tu, tetapi yang lain-lain, ilmu bantu yang lain tu memang tak ada.
Jadi bila tak ada, dia pagi ambil sikit, tengah hari nasi lemak, tengah malam nasi kerabu, malam lagi roti canai, kan Kelantan banyak makanan, roti canai, apa benda lagi, roti naan, roti tempayan, cheese tak cheese semua ada. Jadi segala cheese segala cheese. Lepas tu dia kata, jom lah. Saya dah ambil dah, saya dah minum, saya beli kat rumah saya tu, tak habis pun lagi. Yang hari tu pun tak habis lagi. Tak turun-turun pun. Dia cakap macam tu, tak turun-turun pun. Saya kata, sebab tu lah saya suruh masuk grup. Kata kalau masuk grup, dengar sendiri gini-gini. Tak apalah, lain kali. Saya pun macam Ustaz ajar lah. Senyum, jalan. Tak apalah, mungkin bukan rezeki saya, bukan rezeki kita. Bukan betul kan. Bukan jodoh kita kan. Ada rezeki tu, semua tu rezeki daripada Allah Ta'ala. Yang kita dapat kurus secara sihat ni pun Allah izinkan. Kita dapat rasa dalam bulan puasa ni kita bersahur dengan Syekh Herbalife, nutrisi Herbalife pun dengan izin Allah. Dapat hadiah untuk bulan April dan Mei ni pun dengan izin Allah. Sebab kadang-kadang kita terlupa yang keadaan Ustaz Fuad dulu, Ustaz Azmat, Ustaz Zama, Kak Sharifah. Saya rasa semua sahabat saya dekat dalam ni kan pernah je buat ais kepal. Tapi sekarang ni Herbalife nak bagi mesin ais kepal dekat you all semua. Ramai je tak tahu macam mana ais kepal tu. Kan kalau nak tengok video ais kepal Ustaz dekat dalam grup sukses Ustaz. Ada video macam mana kita gunakan mesin ais kepal. So you all boleh promote dekat you all punya sahabat you all kan. Ada video macam mana kita nak gunakan untuk dua promotion, 2 month promotion April dan Mei ni. You all boleh nampak dekat sini. Masya Allah. Masih belum terlambat you all. Boleh bagi tahu dengan sahabat. Masya Allah. Kan Kak Aida, kalau Kak Aida tengok mesin ais kepal ni, kalau dalam bahasa pasarnya, masa kecil-kecil saya selalu dulu kita minum ais kepal. Ada yang letak Milo lah kan Kak Aida kan. So kalau macam ais kepal ni, bila kita ada mesin ni nanti kita nak buat apa Kak Aida? Kita nak buat apa dekat ais kepal tu? Nak buat apa? Kita tabur lah coklat mini kita kan dekat atas tu. Tapi ada yang tak sempat nak shopping coklat mint tu Kak Ida. Maksud letak elok. Pakat sikit bancu. Lepas tu kita buatlah topping kan. Sirap kan. Lepas tu buat tu. Kan jangan kita. Macam tu kan. Taburlah kacang kan. Sedapnya kan. Ataupun bubuk aloe sejuk aja ya. Bubuk aloe tabur ni Kak Bat ya. Betul Kak Bat? Fiber maksud. Betul. Dah bubuk aloe tabur pula fiber. Aloe mandarin. Betul Kak Bat. Aloe mandarin tu tabur, lepas tu sedut air kepal tu. Sejuk, dia rasa basah kat tekak. Kan Kak Bat? Betul je Kak Bat? Pula puasa ni. Betul kan Kak Bat kan? Tabur fiber kan. Lepas tu potong jambu kan, cicah dengan serbuk powder inulin tu. Masya Allah kan. Jangan rasa. NW ada, CR7 Drive ada. NW ke kan? CR7 Drive maksud. Collagen juga kan, merah cantik kan. Warna-warna kan merah. Pastikan kita sama-sama qualified untuk volume point untuk bulan April dan juga bulan Mei. Kita akan dapat sampai dekat rumah. Bila kita dah qualified nanti, sampai dekat rumah kita sama-sama buat. Nanti Kak Bat, saya nak tengok Kak Bat bubuk aloe mandarin dia kan. Lepas tu Kak Ida nanti tabur dia punya shake dia, kacangnya kan. Kak Ima nanti letak bubuk fibernya ke, collagen ke kan. InsyaAllah. So this is Herbalife kan. Kadang-kadang cakap ada resepi baru. So kalau you all kreatif, you all pandai buat resepi yang best-best, share lah dekat dalam tag lah dekat FB Herbalife dengan juga
IG Herbalife Nutrition kan, masya-Allah. So kalau tanya Iza, memang Iza memang pakar lah. Dia tu memang suka ke dapur, ke apa. Iza ni memang suka masak-masak kan. Dia memang kalau masak kari tu dia campur dengan F3-nya kan. Luar biasa. Dah terus ada idea tau ais kepal ni. Okey, macam mana? Dah terus ada idea dah ada resepi dah untuk ais kepal ni. Wah, luar biasa kan. Nanti share okay. So pastikan ajak kawan-kawan semua qualified untuk promosi ni. Alright. So first time makan ais kepal ni masa belajar di Semanggul dulu tau. Iza belajar duduk asrama kan. Kawan-kawan kat sana duk cakap, Zan, nak try tak ais kepal? Kita kat sini Selangor tak pernah jumpa ais kepal. Ais kepal tu apa cakap kan? Lepas tu masa diorang bungkus dalam plastik yang bertangkai tu kan. Balik rumah, sebab kita tak boleh keluar. Yang boleh keluar senior je. Ya Allah, sekali sedut tu Masya Allah. Sampai sekarang terbayang-bayang benda tu simple tapi wah, sedapnya saya cakap. Rasa macam ais siap tapi sebab dia ada ais yang di blend tu, kita rasa puas gila cakap kan. Allahu Akbar. So kat sini saya belum jumpa lagi. Memang kalau pergi rumah kawan-kawan dekat Penang ke, dekat Semanggul, Bagan-Serai semua, memang first sekali layan kedai pakcik tu. Alhamdulillah sampai sekarang ada lagi pakcik tu. Panjang umur. Maksud 20 sen je dulu ais kepal. Sekarang ni berapa? RM3? Ringgit ya sekarang. Masya Allah. Masya Allah kan. Best sangat perkongsian hari ni Herbalife is life. So highest energy, masih belum terlambat lagi. Kita nak ajak sahabat semua create account kan, mana-mana yang new customer ajak dia orang create account, ajak dia orang shopping kan, dan bagi tahu dengan dia orang yang tak maulah beli dekat Shopee ataupun Lazada sebab kan Allah izinkan saya ni jadi coach-awak. Jadi saya rasa thank you pada Allah sebab dah temukan kita kan. Saya rasa macam halal kalau saya yang guide awak dan awak dapatkan produk daripada saya. So tak maulah shopping kat Shopee tu tak halal kan. Macam kalau dengan saya boleh jaga awak. Cakap elok-elok kan, cakap secara hikmah. So janganlah cakap kau beli dengan Shopee memang kau beli produk yang tak halal. Haram kau minum benda ni jadi darah daging. Jadi kau betul, kau tak percaya, kau beli dekat Shopee tu tak halal. Saya share sikit Mak Su. Boleh. Saya cakap masa untuk activation account tu, saya cakap dengan diorang terus yang kalau beli pakai ID sendiri, kita dapat 30 days money back guarantee. Yes. Kalau dengan Shopee tu kita susah sikit, kita tak tahu siapa owner dia kan. That mean kalau dengan kita sendiri pakai ID sendiri, that mean dapat 30 days money back guarantee. Yang itu memang strong. Betul. InsyaAllah, luar biasa. Thank you Kak Ima kan. Tapi seorang pun tak pernah claim sampai sekarang ni kan. It's not easy sebenarnya untuk convince orang untuk dengar cakap kita, but Allah tu Maha Kaya kan. Kita usaha je. Dia tak nak tak apa, next. Dia tak nak tak apa, next je kan, insyaAllah. Okay, so kita happy sangat dengan perkongsian semua Kak Sharifah, Kak Aida, Kak Ima dan semua Iza dan Kak Bat dan semualah. Okay, so kita akan jumpa pada hari Jumaat nanti. Alhamdulillah yang baik tu datangnya daripada Allah Ta'ala kan. So kita tutup majlis ilmu kita dengan Abang PT Salahuddin kita ada kat sini kan. So, okay. Terima kasih. Saya kan nak bagi Ustaz Fuad yang awesome tu baca doa. Itu nak dengar bacaan doa dia. Okay, hari ni PT Salahuddin dulu, hari Jumaat kita ajak Ustaz Fuad ya. Okay tak? Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Alright. InsyaAllah. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Biladatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم أمهاتنا وسلم آبائنا وسلم أزواجنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا مسكينا أو فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجر والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih PT Salahuddin. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Thank you semua. Salam saya daripada Mak Su. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Su. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua yang sharing. Terima kasih semua yang sharing. Wassalamualaikum. Nanti Ustaz Man share video tu yang fake shake Formula 1 tu. Tiruan. Ada video kan? Lima, empat, Dari Juan bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali